Ya Allah ridha, Ya Allah ridha, wal afwa ma qad madha, ma qad madha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salam hormat, salam sejahtera dan salam selamat petang kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Setiap petang kita bertemu di udara menerusi stesen radio Sawata FM 101 MHz di dalam ruangan Suara An-Nur. Hari ini saya Ibrahim bin Yunus sebagai pembawa acara dan ditemani oleh saudara saya Al-Fadil Ustaz Abdul Qadir bin Haji Ismail, dan saya akan menemani sidang pendengar sekalian di setiap petang hari Khamis insya-Allah. Apa kabar sidang pendengar yang dirahmati Allah? Harapan kami berdua semoga sidang pendengar sekalian diberi kesehatan, afiah, keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Baik sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam perjalanan, dalam musafir, dalam kenderaan, baik yang ada di rumah, baik yang sedang pulang untuk daripada bekerja. Saya ucap selamatlah kepada sidang pendengar semua untuk cepat sampai ke rumah dan selamat dalam perjalanan. Dan sidang pendengar yang selalu mengikuti suara An-Nur di stesen Sawata FM 101 MHz, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mendengar muzakarah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Abdul Qadir bin Haji Ismail dalam tajuk adab-adab dalam menuntut ilmu, Ustaz. Ya, insyaallah. Tetapi sebelum kita nak mendengar ucapan daripada beliau, kami akan memberitahu kepada sidang pendengar sekalian waktu sembahyang di kawasan kita, iaitu di Patani. Baik sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini berbetulan kepada hari Khamis, tanggal 6 Zulkaidah. Tanggal 6 Zulkaidah berbetulan dengan tanggal 17 Mi'tunayun 2564. Baik sidang pendengar, waktu maghrib, masuk waktu maghrib ialah jam 6.32 menit, masuk waktu Isya jam 7.47 menit, dan masuk waktu imsak jam 4.25 menit. Masuk waktu subuh jam 4.35 menit, waktu syuruk jam 6, dan waktu zuhri jam 12.15 menit, dan akhir waktu asar jam pukul 3.43 menit. Dan ditambah juga dan dikurang 2 menit di Bang Nara dan 3 menit di Sungai Golok, dan ditambah 2 minit di Jala, Hat Yai, Songkla, dan 1 minit tambah 1 minit di Cenok. Baik sidang pendengar, alhamdulillah demikianlah waktu sembahyang untuk hari ini dan juga esok hari. Semoga kita dapat jaga sembahyang kita dan sembahyang di awal waktu, amin insya-Allah. Alhamdulillah, sekarang kita akan mendengar ucapan dari Ustaz Al-Fadil Abdul Qadir bin Haji Ismail di dalam tajuk adab-adab dalam menuntut ilmu. Kepada Ustaz kami persilakan. Terima kasih kepada Ustaz Ibrahim
selaku membawa acara pada hari yang mulia ini. Ingat ucapan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera kepada penonton-penonton dan pendengar kita sekalian. Marilah kita bersama-sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menegerahkan kepada kita dan memberi cahaya ilmu untuk kita dapat mengenali zat-zat Allah Subhanahu Wa Taala dan apa-apa saja yang kita dapat boleh menemui dan boleh menggunai di dalam hidup kita selama ada di dunia ini. Amin. Marilah kita bersama dengan muzakarah ilmu untuk supaya mentazkirah dan mengingati kepada pendengar-pendengar kita sekalian, kerana hari kita duduk di dunia ini tu banyak benda yang membawa kepada kita lalai. Di situlah perlu kepada kita dapat tazkirah, dapat mengingati sesama kita, kerana kita ni orang ukhuwah, saudara Islam. Maka di sinilah alhamdulillah pada petang yang mulia ini saya mari menuntuti dan menemui pendengar-pendengar sekalian untuk mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengingati kepada apa-apa saja yang ada di berlaku di dunia ini. Yang utamanya alhamdulillah kita dapat sebuah nikmat yang besar kepada kita, ialah ilmu. Di sini ni ilmu itulah yang bawa kita kepada arah jalannya yang cerah cuaca. Ustaz Hainah. Ya, betul. Di sinilah kau panggil ada cahaya, orang panggil zinatul hayat. Al-ilmu zinatul hayat. Ilmu ini menghiasi hidup kita. Tetapi kebanyakan ilmu tu, nak dapat ilmu tu tak ada payah. Sekarang ni banyak ilmu. Ustaz Hainah. Ya, betul. Banyak ilmu sekarang ni. Mudah. Tetapi ilmu tu nak berkat tak berkat tu mesti kita ada adab-adab di dalam menuntut ilmu. Itu sangat penting. Ya. Di sini tu perlulah kepada kita ada adab-adab. Sebab perkataan seorang ulama yang besar di dalam mazhab Imam Maliki, kena ketua yang sendiri. Ya. Kata oleh Imam Maliki, dia kata kan, talabul adab qabla al-ilmi. Kena tutup ti adab dulu sebelum nak menutup ti ilmu. Yes. Lepas tu ada di dalam sebuah kitab hak kita masyhur sekali, ialah kitab Minhajul Abidin. Ya. Kitab Minhajul Abidin, dia kata kan, dia kata ana atlubul ilm, aku ni menuntut ilmu, wal adab, dan adab ni salasina aman, 30 tahun, qabla an atlubal ulum al-akhir, sebelum aku nak ngaji ilmu lain, aku menuntut ilmu adab dulu. Di sinilah perlu kepada kita nak dapat ilmu, kita kena ada adab. Ya. Adab-adab banyak di dalam ilmu. Tapi insya-Allah taala pada petang yang mulia ini saya nak nak ringkas di dalam 10 saja yang. Ambil 10 saja insya-Allah taala. Daripada adab-adab menuntut ilmu itu. InsyaAllah ta'ala, harap kepada pendengar-pendengar kita semua dan adik kakak kita semua yang masih ada nafas lagi untuk nak jaga ilmu yang suci. Sebab itulah Imam Maliki dia kata, Imam Malik, dia kata kan, man arada ilmun nafis, siapa nak kepada ilmu nafis, ilmu cuci ni. Ilmu cuci ni, falazimahu ma'al imamul Muhammad bin Idris. Ya, so kita mulazamah dengan Muhammad bin Idris, kena ke Imam Syafi'i. Ya. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i ni banyak adab-adab dia terhadap Imam Malik tu. Imam Syafi'i tu dia beradab dengan tok guru dia, kena ke Imam Malik. Dan Imam Malik beradab juga dengan tok guru dia Nafi'. Nafi' tu beradab dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar beradab pula dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah beradab dengan Nabi SAW. Itulah nak dapat ilmu yang suci, ilmu yang nafis.
mesti kita duk ada dalam adab-adab. Allah Rabbi. Ha, ni. Besar adab itu. Besar adab. Sebab tu itu kata no, ana atlubul adab qabla al-ilmi al-akhir 30 aman. 30 tahun. 30 tahun. Ada setengah tu dia kata no 40 aman. 40 Orang tahun. tu 40 tahun. Allah. Pak kita tu sekir masa kita mengaji tu, ilmu fiqh, ilmu nahwu, you ngaji pi mana? Ha. Masa apa black Ha, care. masa black care. Ha. Lepas tu you mari lihat belakang dia kata kan no. Siapa-siapa menututi adab bagi ilmu tu, ilmu lah mari dengan sendiri dia. Allah Ha, hak Rabbi. tu tu. Masya-Allah. Sebab tu kita pun habis Hmm. kesekiranya tu ataupun heri hati kita tu habis. Hmm. Sebab apa? Orang tu kata no, aku ni mengaji adab 30 tahun atau 40 tahun dah. Ilmu naik mari sendiri. Allah. Ha, ni Ustaz Ibrahim Ya. Satu daripada adab kita nak sampai kepada pendengar-pendengar pada petang yang mulia ini Ya. ialah al-awwalu as-sabru, sabar. Kena sabar. Masa learning alhamdulillah. Dan orang tua kita boleh tahu lah kalau ada anak kita learning duduk dalam kesabaran banyak. Ya, betul. Ada saya sendiri pun adalah tugas saya daripada satu sekolah tu. Untuk mengajar dalam pada telosak ataupun online ni. Ya, belajar online. Belajar online learning. Kerana keadaan tu. COVID. Covid ni jadi- ada menutup di sekolah ke mana tu dah. Dengan sebab untuk nak jaga, nak ihzat penyakit Covid ni, Ya. tiap-tiap sekolah tu ada ngaji online. Ya. Di sini ni kita tengok sendirilah dengan mata saya sendiri tu sebab saya pun ada adik. Ya. Banyak kesabaran mereka itu. Di sini tu alhamdulillah dah. Pelajar setengah-setengah pelajar tu masuk dalam tu dah. Ya. Masuk dalam sobat. Masuk dalam sobat dah. Duk cari masuk bilik bekno tu cari tu bekno. Ada dah kesabaran walaupun dengan tidak ada jalan naik kaki pergi kepada sekolah ada apa dah. Tak ada apa dah. Ada dah kesabaran situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita duk alih adab dah yang pertama. Ada. Sebab Allah Taala kata no, innallah ma'as sabirin. Ya. Ada. Kalau Allah Taala duduk dengan orang sabar, nescaya Allah wa kafa billahi syahida. Nah saya cukup pi dah dengan Allah melihat kita. Tak kena wicu kok okey. Itulah panggil sifat tu sifat pertama bagi orang menututi ilmu ialah sifat as-sabru, sabar. Kena banyak sabar. Sabar banyak ustaz. Nah, Betul. masa kita mengaji dulu sampai ketiak kita royak dah. Tu mesti tu sampai tiak ngaji. Sebab apa tu? Sebab umur pun banyak. Jarak hidup pun tak tahu lagi. Ya. Pengat duduk di pantai tidak bertubing. Ya. Tu. Masa tu. Berpantai tidak bertubing. Tak tahu. Ni tak tahu duduk hidup mana, arah mana ni. Situlah banyak kesabaran juga lah. Ya, betul. Sebab tu satu ulama saya nak kelik Mesir tu Yawi. Dia kata no. Orang duduk Mesir ni dia kata no. As-sabru ka Nabi Allah al-Ayyuba. Allah Rabbi. Mau kena ada kesabaran seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub dalam sabaran dia 30 tahun dalam penyakit. Tepa balau kau ada dia tu. Dia Allah Taala coba dia 3 tahun. Berarti dia tahu wa buddalaka an takuna umra nuhan. Mesti bagi kamu ada umur Nabi Nuh. Umur banyak. Umur banyak. Umur banyak. Atu dak oleh kesabaran ilmu. Nampak tak? Ya. Wa indakal mala kamal qarun dia kata. Tu dia tahu adalah harta seperti harta Qarun. Tu dia suka sikit situ dah. Kena banyak. Kena banyak ke harta ni, tak banyak harta ni. Allah. Walaupun harta Qarun tu jadi banding dengan harta Qarun tu harta cuma dah. Tapi ni kata no, you know medi betul harta yang banyak. Banyak yang nak Ni banyak tu. Ya. Habis. Satu adab yang pertama. Kita pergilah kepada adab yang kedua ialah ikhlasul amal. Ni payah sikit ni. Ikhlas amal ni wangi penyakit hati ustaz ni. Ya, betul. Penyakit hati payah nak jaga ni. Seperti penyakit Covid lah ni lah ni. Dia tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Ni. Tak nampak benda ni weh, tak nampak. Mesti kita kena adab juga pada adab-adab nak dapat ilmu yang bersih, nak dapat ilmu yang nafis, mesti kita kena ikhlasul amal. Ikhlasul amal dah. Ya. Ikhlas amal ni kita mangi niat kerana Allah Taala saya. Ada niat kerana Allah Taala saya. Sebab apa ada satu hadis yang kata kan daripada Imam Nasai. Dia kata siapa menututi ilmu, ni satu lafaz lah kita sebutlah bahasa Arab tu. Dia kata siapa yang menututi ilmu untuk melayani oleh ulama. Nabi tahu kata ya ni ulama weh. Nabi tahu kata ya ni orang ya ni ulama. Nabi tahu kata ya ni ulama. Orang kata ya ni orang alim. Ataupun nak pergi membantahkan orang yang bodoh. Aku alim ni, aku nak pergi lawan dengan orang.
Nak pergi berdebat nak pergi berdebat dengan orang ko, dengan orang bodoh, dengan sufaha. Ataupun ya tanah au ya tarassafu, ataupun nak memalingkan wujuhan nas, nak paling muka pada dia. Aku alai ni tengok kat aku lah. Nak manusia pakat tuju. Pakat tuju kat dia lah nak kata tu. Tu jadi orang akui. Akui lah masa. Lepas tu Nabi kata nah, orang ni sedialah tempat dia dan aku. Allah. Deh. Nauzubillah. Nauzubillah min zalik. Kita pakat doa. Dengan sepak dengan tak ikhlas. Ya, Ni. ya. Tak ikhlas tu. Orang ngaji situ tak ikhlas. Ya. Di sini perlu kepada kita semua dah pada petang yang mulia ini tazkirah hati kita ramai-ramai untuk ikhlas pada amalan. Ya. Tak kira dalam amalan mana-mana pun. Saya buat contoh satu ya ni pada ilmu lah. Ya, ya. Lepas tu dalam kerja kita semua tu harap kepada kau ibu kau bapa tu harap banyaklah ikhlas pada amalan. Ya. Hak ni yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga dia kata al-amalu bil ilmi. Kita kena beramal dengan ilmu kita ngaji. Ya, betul. Ada beramal. Kadang-kadang ada orang ngaji tak ada beramal pun ada. Ya. Ada. Kadang-kadang ilmu banyak tak ada beramal. Di sini ada seorang ulama besar petani kita ialah Babu Espanyol kata no. Ya, ya. Amma mano. Amma mano hok dia kia nak ni. Amma hok tak ni. Amma yang ikhlas. Amal hak ikhlas. Tu. Dia Itu bagi amalan tu. situ. Bukan kita ngaji ni kita kena amalan ni, kita ngaji ni. Bukan. Ialah amalan hok mana? Amalan hok ikhlas. Hak tu hok kita nak dengan beramal dengan ilmu kita. Ya. Kadang-kadang orang tu tidak ikhlas dalam amalan dia. Dia ngaji banyak, amalan banyak tak ada ikhlas. Orang panggil tidak beramal dengan ilmu yang ngaji. Kerana tak ada ikhlas. Tak ada ikhlas itu. Dia sakut kat situ. Nampak dah? Ya, nampak. Ni orang panggil adab yang ketiga. Adab yang ketiga. Dan kita harap kepada ibu bapa semualah banyak amalan dengan ilmu yang kita ada. Lepas tu satu pepatah ayat orang tua dulu dia kata no, keceklah benar tahu. Ya, ya. Tu. Kecek benar tahu, amallah benar dapat. Ya. Oh, ya. Kita kecek tak tahu ya dah. Ya, ya. Tak tahu gapo tak kecek, tak tahu duk dia. Ya, ya. Dah. Lepas tu amal kita dapat. Kita dapat gapo kita amal tu. Sebab tu dia kata orang dulu tu yang ngaji Fatihah so tu dia beramal selalu dah. Ya sebab nak boleh amal. Amal lu selalu dah. Tu. Ngaji sikit orang dulu tapi amal banyak. Orang lain ni ngaji banyak, mustahil tu dah. Tapi amal kurang tu sikit. Tu dah. Tapi situ kita bakat jagalah. Dah. Bakat jaga insya-Allah taala kita masuk dalam amalan orang beramal dengan ilmu dia. Ada sebuah kata daripada satu kitab, kitab Ayuhal Akhi, yang kata kan ada pelajar kita tanya tok guru tentang puasa orang Ayyamul Bayad. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari pada bulan tu. Pada bulan. 1, 13, 14, 15. Ya. Dia kata kan aku nak jawab demo ni nanti bulan apa. Sebab apa? Apabila siapa bulan apa tu dia baru royak jawab pen ni. Patut anak murid tanya kan tok guru taruh panggil dulu ni. Aku nak jawab tak boleh sebab aku tak ada beramal lagi. Allahu Rabbi. Tengok ni. Ulama je jago daripada ilmu yang suci, amalan yang ikhlas. Dia katakan aku nak jawab, nak hajar kepada murid ni, nak mengaji dengan tok guru, kita kena perhatian juga. Masa mana tok guru mengajar, masa mana tengok ning, masa mana hok ning, ilmu mana yang patut kita mengaji, masa learning. Hok ning patut ke tak patut lagi kita orang mubtadi, orang mula mengaji ni. Patut ke tak mengetahui. Hok ni orang panggil muraqabatul ilmi. Harap kepada kita semua ni ada dawamul muraqabah. Ada dawamul muraqabah ni harap kepada kita ni jaga masa. Tengok yo ning ngajar pi mana, muraqabah panggil. Perhati ustaz dah. Perhati ada peramban juga pada diri kita. Ustaz ngajar ke tak ngajar lah ning. Jangan nak gaduh lagi tak apa masa pun ada. Dah ada juga dah tak apa masa nak gaduh nak ngaji. Tak ada alhamdulillah tu molek. Tapi kita kena ada zakat ada muraqabah dalam hidup kita juga. Kita nak tahu. Kita tahu juga tahap kita duk tahu mana. Mubtadiin tahu mana. Tahu mana. Tu. Itu ada tekad dia. Ada tekad dalam bentuk T tu. Ya. Ada tekad dia pula. Ya. Lepas tu insya-Allah kita pergi pula yang terakhir pada sisi yang kedua, sisi pertama ni ialah iktinamul awqat. Ambil penting dengan segala-gala masa. Jangan lepas sia-sia pergi masa kita tu. Harap kepada adik kakak kita semua dan kawan ibu dan kawan bapa, tolong tengok dan tolong ajar adik anak kita semua tu
Ya. Video tu guna masa dia lah harga dia semua. Guna masa we molek, guna masa we jadi ada kelebihan dalam masa, ada manfaat. Di sinilah masa ni payah. Ya. Sebab tu Allah Taala siapa ke supah dengan satu masa. Kata Hmm. wal asri innal insana lafi khus. Tu. Demi masa ni. Ya. Manusia ndak lagi rugi Ya. Rugi mana? Orang tu rugi kalau tidak guna dia. Orang yang tak rugi tu ialah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Duk gulung mari pakat duk sobar, pakat tolong ajar dalam nasbah agama ni, tolong gi duk takkik gi mari. Duk muzakarah gi mari, otak bangi orang tak masuk oleh gulungnya yang rugi. Ya. Sebab apa? Masa ni bersangat terharga ustaz. Ya. Al-waqtu kas-sayf. Al-tu kasaif. Tu. Perkataan ulama dah. Betul saya nak uji satu kisah sebelum kita nak sudahi pada sisi yang pertama ni. Ya, ya. Ada satu kisah sebut oleh kita apa dah? Kita Kashfu Ulumil Akhirah. Ya. Satu kali Imam Ghazali. Ya. Dia seorang jalan lagi, tengok orang tua tu duk nangis. Kena ke pihak orang tu. Nabi Nuh. Allah. Duk berjalan tengok orang tua tu menangis. Dia tak boleh tengok. Duk tengok, duk perhati. Kerana tiap sungguh ni. Mok dia ni. Ya, ya. Masuk kecek dengan mok tu. Wahai ibu. Kenapa menangis bersangat menangis ni? Dia kata, ya Nabi Allah Nuh. Aku rasa sesal. Anakku ni mati masa kecil. Masa budak. Masa mati waktu halal lagi. Ni. Duk remaja lagi lah. Ya. Duk werun lagi lah. Nanti. Pak Imam Nabi Nuh tanya. Anak mak ni umur berapa dah? Anak mak ni umur berapa? Dia kata 300 tahun. Sebab kaum Nabi Nuh tu kita maklum dah kata umur yang panjang-panjang. Ya. Umur yang panjang dah. 300 tahun. Nabi Nuh apabila dengar macam tu, tiak selalu Nabi Nuh. Tiak tu mak tu paling tanya pula. Kerana tiak. Ya, ya. Kenapa Nabi Nuh tiak? Walha cerita ni daripada dia, iyalah sepatut nak risau. Ya, Nah, ya. nak menangis. Nabi Nuh kata mana? Saya duk ingat satu umat yang akhir zaman. Ya. Umur dia ni 93 ya Golib. Umur akhir zaman umur kita. Umur kita lah ni Ya, 93. Ya. Ada 93 umur bagi kita umat Muhammad dia ni. 93 ya. Hak Nuh masa Nabi Nuh umur 300 tahun. Dia duk usah sesat dah. Ya. Hak ni duk umur 93. Kalau siapa tak ada sesal pada masa dan umur dia lepas rugi gitu, hak ni lah Nabi Nuh duk tiak ni. Ya, ya. Kenapa? Dia duk tiak pada pemuda-pemuda hak duk lepas masa gi sia-sia aja. Ya. Tahu masa. Duk tahu masa. Tu. Lah. Tu tahu masa sia-sia gi. Walhaya tahu dak umur dia tu 93 ya. Ya, ya. Golek ke umur 93 umat kita lah ni. Ya. 93 ya. Taruh dia tu 300 tu dia sesat dah. Hak tu 93 kerana kita tak sesat ustaz. Ya, ya. Di sinilah perlu kepada kaum ibu dan kaum bapa tolong tengok dan muraqabah anak kita tu, perhati tengok anak kita jangan duk lajak. Ya. Kalau dia tu buat ala cupcake dia tu tolong panggil, tolong heret masuk di dalam ajaran Islam. Jangan duk lepas sia-sia masa dia. Ya, betul. Orang duk ngaji lah ni alak wigi. Tak ada lepas, tak ada kira. Tak boleh. Di situ perlulah kepada kita supaya dawi anak kita dapat ilmu yang suci, boleh tolong kita pada ni mati esok ni dalam kubur. Ya. Harap kepada ibu bapa ni tolong perhati anak kita banyak-banyak. Ya. InsyaAllah ta'ala hari ni dapat training saya nak tutup di pada sisi yang pertama ni sekadar ni dulu. Kita mai temu sisi yang kedua pula insya-Allah taala. Terima kasih kepada Ustaz Al-Fadil Abdul Qadir bin Haji Ismail yang sudah bersemangat dalam menyampaikan muzakarah pada petang hari ini, iaitu berkaitan dengan adab-adab dalam menuntuti ilmu. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sedang pendengar yang peminat semua yang sedang mendengar, mudah-mudahan kita dapat
berkata dan manfaat daripada apa yang disampaikan Ustaz tadi. InsyaAllah. Sedikit tadi Ustaz sampaikan berkaitan dengan adab-adab dalam menuntut ilmu, iaitu Ustaz royak yang kata nak royak 10. Nak 10, akik insyaAllah. mari 10 adab dalam menuntut ilmu. Dari sisi pertama ni Ustaz kita sudah sampai dah 5 adab. 5 Iaitu sebagai kesimpulan, yang pertama kalinya iaitu sabar. Yang kedua, ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, amal dengan ilmu yang kita sudah pelajari. Yang keempat, dawamul muraqabah. Kita selalu dalam perhatian. Dan yang kelima, jaga masa, jaga waktu. Baik sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peminat stesen Sawata FM 11 MHz, bolehlah kita ambil pelajaran daripada nasihat-nasihat ustaz kita saat ini tu, bahawa berkaitan dengan sekarang ini banyaklah di antara sekolah-sekolah kita ni sedang dalam musibah lah kita katakan, kerana jangkit virus corona ini belum terselesai. Jadi pihak sekolah pun juga bagi masa bagi pelajar tetap juga belajar tapi melalui online. Jadi dalam online ni memanglah kalau kita mengajar, ustaz duduk rumah ustaz, budak duduk rumah budak, baik lain tepat. Kalau tu dalam untuk ilmu pesan ni, untuk ilmu bahasa ni perlu sekali adab. Kadang-kadang ustaz duk ngajar online, pelajar buka terosak saja. Tak tahu pelajar duk buat gapo, jadi ustaz pun tak nampak pelajar tu duk buat gapo. Oleh kerana itu sungguh dah ustaz royak ni ibu bapa lah sebagai petunjuk. Ibu bapa lah sebagai kena petuk anak-anak tu. Kena petuk anak-anak, suruh ngaji siapa masa, pian mana, madah apa, buku apa, ustaz mana. Begitu jugalah ilmu-ilmu yang lain, ilmu masuk dalam ilmu saman juga begitu. InsyaAllah kita ada masa sikit lagi ustaz. Kalau begitu sebagai kesimpulan saat ni, 10 adab yang sudah disampaikan ustaz tadi, iaitu 5 adab, ada lagi 5 adab yang tersisa. InsyaAllah kita boleh dengar sama-sama. InsyaAllah saya persilakan kepada ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasihlah kepada Ustaz Ibrahim yang sudi pada sisi yang kedua ini kepada saya. Marilah kita bersama-sama mendengari tambahan lagi daripada baki ataupun yang lebih lagi daripada 10 tu. Daripada adab-adab menuntut ilmu supaya dapat berkat, yang keenam ialah ihzar, iaitu suruh kita jaga min istighali, daripada sibuk teh. Sibuk teh deh. Lah ni kita tahu dah kata dunia kita ni sibuk sungguh. Sibuk dunia kita Ibrahim ni. Sibuk dunia akhir zaman ni banyak. Benar teknologi banyak. Benar teknologi tu banyak. Sepakai kita tu jadi ke benda ni ganggu pada nak dapat ilmu. Nak dapat ilmu. Benda ni orang nak lari tak boleh. Nak lari tak boleh. Tetapi dalam tu dia katakan ihzar, suruh kita jaga. Jaga ni hak penting. Jaga ni penting. Seperti learning, saya nak buat banding mudah-mudah. COVID learning. Penyakit ti COVID ni. Nak lari boleh tak? Lari tak boleh. Lari tak boleh. Tetapi boleh kita jaga. Orang panggil ihzar. Boleh kita jaga. Satunya kita basuh tangan, tak payah dah. Pada bomo-bomo duk royak mari dah tu basuh tangan, pakai penutup muka ni orang ataupun pak namai ni dah. Ataupun mask ni kita pakai. Lepas tu basuh tangan dengan cium. Semua tu orang panggil ihzar lah kau. Jaga. Mudah-mudah kira. Nak banding dengan mudah nampak. Tetapi nak lari boleh tak? Tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari daripada penyakit tu. Tetapi kita ada cara-cara nak jaga. Seperti tu juga menuntut ilmu. Masa learning tu benar istighol banyak sangat. Dulu pun ada istighol cara dia. Benar yang mengganggu. Kita nak lihat satu cerita Imam Syafi'i. Walaupun dia sesak, tak ada kalah, dia tano juga masa menuntut ilmu dengan Imam Malik. Imam Malik tengok dia tak ada, dia sesak.
Dia ambil alio dia tulis di tapak tangan dia. Kita dengar dah cerita tu dah. Ya. Nak kata kan yo taruh yo ni tulis lagi Ustaz Ibrahim. Tak ada color, tak ada apa, yo guna ni dawak dia dengan alio dia. Nak kata kan ad-dabtu wal itqan. Ha ni. Itqan ni ada orang panggil orang bijak ke. Bijak ni bukan bijak pada otak kita Ustaz Ibrahim tu. Ya, ya. Allah Ta'ala buat kita ni tak serupa. Ada orang tu bijak. Deh, IQ dia tinggi. Ya. Ha ni IQ dia kena tak sama. Tetapi kita nak macam mana nak sama? Kita tambahlah ke rajin kita. Tambah rajin, sifat rajin tu. Ya, ya. Rajin itulah boleh kita menambahkan IQ kita. Deh, kalau kita satu rajin ni boleh tambah IQ lah. Ya, ya, betul. Deh, sebab itulah satu ulama kata aku tak takut orang yang bijak, tetapi aku takut orang yang rajin. Rajin. Ya, jadi lebih takut orang rajin. Rajin lagi. Bijak dah. Sebab kalau orang bijak saja ni, Ya, dia ya. duduk. Kalau Kadang tak rajin mengaji. dia mudawamah lah. Mudawamah. Duduk selalu, duduk sentiasa dalam mengaji, ada dobik, ada tanuk semua. Itu panggil itqan. Ya. Tak ada lebih bijak ke. Ni orang panggil adab-adab yang ketujuh. Ya. Adab yang ke-8 mutala'atul kitab. Kita ada baca juga. Sudah kru mengajar, sudah ustaz mengajar, kita tolong balik pergi murajaah. Orang tak? Ya, Orang ni top tuan. Dia top tuan masa siang ni top tuan. Dalam ilmu kita ni. Kita balik tengok mana tempat kita tak faham tertanam buat bulat. Ada kala saya apa siap lah kalau ni dah. Banyak lagi lah upakan-upakan dalam sebuah ngaji tu. Kita gunalah we dapat dah. Ya, betul, betul. Nah, kita tak faham sini, kita buat bulat sini, kita tanya ustaz. Bokel ni mudah lagi Ustaz Ibrahim. Nah, satunya kita boleh telefon pergi kepada ustaz selalu dah. Ya. Ada. Boleh cek, boleh gapo. Ada kemudahan sungguh lah ni. Ya. Ni orang panggil al-itqan deh. Dan wa mutalatul kutub. Baca kitab banyak apa saja tak faham, kita minta we adik kakak semua dan ibu bapa semua tolong tengok dan tolong ajar. We anak kita duk aleh hature pengajian ilmu ni. Ya, ya. Yang ke-9 dia kata ikhtiyarus sahib. Pilih kawegu. Pilih sain. Kawegu ni kena pilih juga ni. Kawegu kita, teman kita tu kena pilih juga Ustaz Ibrahim tu. Ya, betul, betul. Sebab itulah ada daripada babo basik. Katong je kata kan. Nak tengok anak kita tu lobe ko tak lobe. Ya. Duk alim mengaji ataupun tidak mengaji, kita tengoklah di kawegu dia. Ya, ya. Kalau dia duk le kawegu baik, anak kita tu baik insya-Allah. Ya. Cara dia. Cara-cara dia. Satu kantong tengok mula-mula. Ya, ya. Kalau tengok anak kita tu duk gelewak dengan orang tu, orang ning, orang tak ada mengaji tak apa, tu wangi anak kita tak payah dah. Ya, ya. Dan kita kena ambil perhatian lah anak kita tu. Nak kata ada dalil dah. Ada dalil dah. Betul. Dah, ada dalil dah, ada alasan dah. Kita nak boleh anak kita, boleh tanya anak kita, gano kita tak ada padu ku ada anak kita ni. Ya, ya. Ni. Kita boleh buat ada perhatian pada kita sendiri daripada anak kita. Ya, ya. Kita boleh cek dah tak, aku tak ada padu ke anakku sebab tu anakku jadi gini ni. Macam dah. Yang terakhirnya pada hari ini at-ta'addubu ma'asyaikhi. Bertadab. Beradab dengan orang yang memberi ilmu kepada kita. Beradab pada guru dan ustaz. Ya. Ataupun acan hawi ilmu kepada kita. Kita masuk saleh dengan dia. Nampak tak? Masuk saleh, masuk tanya khabar, tu orang adab lah tu. Masuk kecek dengan beraluh. Nampak tak tu dah Ustaz Ibrahim dah. Ni semua ni orang panggil adab-adab nak dapat ilmu. Nak dapat ilmu. Inilah banyak lagi lah ada adab, tapi saya ambil pada peti yang mulia ini sekadar dalam masa kita yang terhad ni. Ya. Kalau ada tamu hebat apa tu, insya-Allah lah kali lagi. Ya, insya-Allah. Cibulehnya kita nak harap kepada ni orang yang tazkirah. Bagi tazkirah. Tazkirah nak buat peringatan galak ke kepada kita, wasa nak cari lagi adab-adab hak lain. Ya, betul, betul. Dah. Kita dengar dah, kita pergi cari tamu. Pucuk untuk nak tarik kita ni wasa nak cari lagi. Ya. Ada banyak lagi lah di dapur kita ni, ada lagi lah. At-tawakkul. Ya. Waktu tahsil. Ya. Nak dapat ilmu ni kena buat masa mana? Ya. Masa mana tak nak boleh ilmu? Masa mana tak boleh ilmu? Banyak lagi Ustaz Ibrahim. Banyak lagi, luah lagi dah. Luah lagi lah. Ulama kita duk bincang tu, banyak lagi. Ya. Banyak lagi lah. Ya. Pada petik ni, saya harap kepada pendengar-pendengar semua tu, kalau mana ada yang mana manfaat, kita harap dah ambil lah. Ya. Ustaz Ibrahim. InsyaAllah.
Kalau ada kesalahan dan kesilapan daripada saya tu, haraplah cucu ke maaf sebab tangguh mula-mula. Ya, Dia belajar juga ni pun. ya, ya, Harap kepada pendengar-pendengar kita semua, kaum ibu dan kaum apa, ya, cuculah ayat kemaafan kepada saya. ya, insyaallah. Kodan dulu kalau ada salah silap saya, maaf semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Saya sebagai pengerusi, terima kasih kepada Ustaz Fadil Abdul Qadir bin Haji Ismail sebagai penceramah, sebagai orang yang memberi tazkirah di petai yang berberakah ini. InsyaAllah. Dan waktu pun juga sudah melampau, sudah mendekati waktu jam 6. Sebelum itu saya juga buat kesimpulan sedikitlah berkaitan muzakarah kita pada petai hari ini. Baik sidang pendengar, sidang peminat Sawata FM 101 MHz. Hari ini saya buat kesimpulan supaya kita ambil berarti, ambil peher daripada tazkirah hari ini, iaitu berkaitan dengan adab-adab dalam menuntut ilmu. Iaitu yang pertama kita kena sabar, yang kedua kena ikhlas dalam beramal, yang ketiga amal dengan ilmu yang kita dapat, amal dengan ilmu yang kita pelajari, yang keempat dawamul muraqabah, selalu duduk dalam perhatian, dan lima jaga dalam masa. Jaga dalam masa, dan yang keenam jaga dari kesibukan, jaga dari benda-benda yang buat kita lalai, dan yang ketujuh catat dobit tu. Catat. Lepas tu yang ke-8 kena mutalaah, kena murajaah, dan yang ke-9 pilih sahib, pilih kawan-kawan, pilih saing-saing, dan yang terakhir iaitu hak penting sekali, iaitu beradab dengan guru, beradab dengan ustaz, beradab dengan orang hak beri ilmu kepada kita. Itulah sebagai kesimpulan tazkirah pada petang hari ini. Saya harap semua boleh ambil manfaat bagi kita, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan. Insya-Allah pada petang hari ini kalau dari saya ada kesilapan, saya minta ampun dari Allah, dan saya minta maaf kepada sidang pendengar yang dirahmati sekalian. Untuk hari ini saya rasa cukup pada di sini saja. Dan saya akhir dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج